tajuk yang ketiga. Sekarang kita akan masuk tajuk yang keempat, berkenaan tentang sumpah palsu pada muka surat yang ke-11. Jadi sahabat yang belum dapat buku kerana buku masih belum ada stok, boleh buka nota masing-masing insya-Allah untuk kita catatkan sebaiknya. Allahu Akbar. Tajuk yang keempat, 40 kisah menarik daripada Al-Quran ini, iaitu tentang sumpah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arshihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak penuh khusyuk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang sentiasa bersama-sama dengan kita, masya-Allah tabarakallah. Apatah lagi kita berada dalam majlis ilmu semalam sambutan Hari Guru, masya-Allah. Memang sambutan Hari Guru, tetapi untuk kita juga para murid, muhasabah kembali. Lama mana dah kita duk belajar bertalaqi dengan para guru kita, tidak termasuk saya dengan para guru kita, masya-Allah, yang alim lagi arif, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dah 15 tahun dah duk belajar ni ustazah dengan guru yang sama. Setiap hari, betul Kak Salwa, setiap hari Isnin sampai Jumaat. Hari-hari lah tu. Isnin sampai Jumaat. Cuma Sabtu Ahad lah untuk kita mengajar orang lain bilik. Kan? Jadi selama 15 tahun, 20 tahun aku mengajar, aku belajar ni ya Allah, apa manfaat yang kita dapat? Itu muhasabah sempena Hari Guru. Apa barakah yang aku dapat? Barakah ni, ada orang kata zaman dah berlalu dah ustazah. Zaman dah berlalu dah. Isu adab ni dah tak timbul dah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, barakah ini sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Nak dapat barakah bukan ikut zaman. Dapat barakah sepanjang hayat yang kita ada. Selagi mana kita menuntut ilmu dengan para guru, selagi itulah kita kena berusaha mendapat barakah daripada para guru kita melalui apa? Melalui khidmat kita. Apa khidmat kita dengan para guru kita? Banyak khidmat yang boleh kita lakukan. Yang paling simple sekali, sangka baik dengan guru. Walaupun kita tengok guru kita ni yang ada dekat depan ni macam-macam pasien. Bukan semuanya tawadhu', bukan semuanya lemah lembut sampai bila-bila, bukan semuanya garang selama-lamanya. Sebab para guru kita juga manusia biasa, cuma diangkat darjat oleh Allah
di sisi Allah atas asbab ilmu yang mereka miliki. Sekali lagi saya ulang, tidak termasuk saya ni penyampai, bukan guru, penyampai saja. Penyampai dalam erti kata share maklumat, share ilmu. Dan ada kekurangannya, Masya Allah, tabarakallah. Sebagai contohlah kita kata, apabila salah satu seorang daripada kita ni sebagai anak murid nampak kekurangan para guru, jangan cepat-cepat buat analisis, jangan cepat-cepat buat keputusan, jangan cepat-cepat sebarkan. First kali khidmat kita yang pertama, sangka baik dengan guru tu mesti kena ada. Itu di antara cara menjemput barakah. Kalau tidak, sampai bila mengaji kita tak berkat? Guru marah sikit kita dah tak boleh jadi guru ni, aku tak boleh. Dengan guru ni aku tak nak pergi sebab dia garang. Dengan guru ni aku tak nak sebab apa, aku nampak dia lebih daripada aku. Lebih kurang macam itulah. Cakap gajah pun boleh terbang. Lebih kurang macam itulah. Kita membahagi-bahagikan, sedangkan kita belajar dengan dia. Sampai bila kita akan dapat keberkatan? Nak tahu berkat tak berkat, ilmu yang kita dapat tu tak bagi manfaat pada kita. Macam mana tak bagi manfaat pada kita? Kita tak dapat amal pun daripada ilmu yang kita dapati. Cuma dia terkumpul dalam diri kita ni sebagai maklumat semata-mata. Untuk kita amalkan, tidak. Itu tanda tidak ada keberkatan daripada ilmu yang kita dapat. Barangkali memang kita tujuan datang nak mengutip ilmu saja, nak kumpul saja. Barangkali tujuan kita memilih-milih para guru mana yang hebat, para guru mana yang tak hebat. Lalu kita pun datang kerana itu. Makna kata kita tidak ikhlas. Dan yang keduanya, hati kita tetap daripada dulu sampai sekarang hati yang penuh dengan toksik. Sebab ilmu tu nur. Bila ilmu nur, dia akan masuk dalam hati yang bersih. Kalau hati kita tak bersih, ilmu tu dia cuma tukar sedikit, tiun sikit jadi maklumat saja. Kita tahu, tetapi hati kita tak mahu untuk terima dia. Sebab apa? Hati kita penuh dengan penyakit. Penyakit ni banyak, penyakit hati. Tandanya ilmu itu tidak berkat pada kita. Allahu Akbar. Mudah melenting, mudah sangka buruk, mudah sakit hati, mudah hasad, mudah cemburu, mudah segala-galanya mudah dengan sifat-sifat mazmumah. Itu tandanya kita tidak mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu. Saya minta sungguh-sungguh sempena hari guru dengan para guru kita nanti yang akan datang nanti, kita benar-benar beradab dengan guru. Pegang satu tekad. Sempena hari guru semalam, aku bertekad bermula dengan akan datang first kali beradab dengan guru. Khidmat dengan guru yang kedua. Dan yang ketiga, beradab dengan diri kita sebagai penuntut ilmu. Diri kita ni Allah Ta'ala bagi pinjaman, bagi amanah. So bila dia berada dalam majlis ilmu, diri kita sedang mulia hari ni. So kita beradab dengan diri kita. Macam mana cara adab dengan diri? Saat kita berada dalam majlis ilmu, jangan kita tak fokus dengan ilmu yang kita tuntut. Perhatikan apa yang disebut oleh para guru kita. Itu cara kita mengadabkan diri kita. Jangan biarkan fikiran kita meliar ke mana-mana, memikirkan perkara-perkara keduniaan yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan dapat keberkatan dalam menuntut ilmu, sebab kita berada di penghujung zaman di mana setiap penjuru kehidupan kita dilingkungi kelalaian, kelekaan. Silap sedikit kita akan tergelincir. InsyaAllah, moga-moga peringatan khas daripada saya ni, walaupun tak resmi lah, tapi insyaAllah boleh kita guna pakai dan menjadi amal jariah kepada kita, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey.
Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buku yang saya bawa ni yang dah pun kita baca sampai tajuk yang ketiga. Sekarang kita akan masuk tajuk yang keempat berkenaan tentang sumpah palsu pada muka surat yang ke-11. Jadi sahabat yang belum dapat buku kerana buku masih belum ada stok, boleh buka nota masing-masing insya-Allah untuk kita catatkan sebaiknya. Allahu Akbar. Tajuk yang keempat, 40 hadis kisah 40 kisah menarik daripada Al-Quran ini, iaitu tentang sumpah palsu. Sumpah palsu dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 77. Boleh cek Ali Imran ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Sesungguhnya orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan mereka akan beroleh azab siksaan. Masya-Allah, tabarakallah. Ayat ini dia punya asbabun nuzul, ada kisah di sebalik ayat ni. Kisah di sebalik ayat ni sebenarnya ada 3 kisah. Saya sebut satu kisah yang berkenaan dengan sumpah palsu tersebut. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tengok pada ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia, sebenarnya Allah Ta'ala merujuk pada kisah seorang lelaki Quraisy yang bernama Al-Ashyad radhiyallahu an, mengatakan bahawasanya dia memiliki sebidang tanah yang didiami oleh seorang Yahudi. Beliau ingin mengambil kembali tanah itu, namun Yahudi itu enggan menyerahkan kepada beliau. Kerana apa? Kerana Yahudi itu berniat untuk memiliki tanah tersebut. Maka Yahudi itu membantah seolah-olah tanah itu adalah miliknya. Itu perangai orang Yahudi muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa sifat orang Yahudi yang memang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita dengan sangat-sangat jelas sikap mereka. Tetapi bukan semua orang Yahudi bersifat yang macam tu. Orang yang bersifat yang macam tu, Yahudi ini adalah satu fahaman asalnya Bani Israel. Bila timbulnya Yahudi ini merupakan satu fahaman yang timbul setelah mana zaman Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel ingin mengangkat bangsa mereka menjadi bangsa pilihan Allah, yang konon-kononnya akhirnya tercetuslah fahaman Yahudi di kalangan mereka dan akhirnya mencetuskan pula sikap Zionis yang ada kepada mereka, berlaku kepada bangsa Bani Israel. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf saya sebut muslim, sepatutnya muslimin dulu. Saya selalu mengajar muslimat sebenarnya, tapi tersebut muslimat dulu, minta maaf. Tak apa, hari ini majoriti dia muslimat, kan. Jadi kita lady first, insya-Allah, ladies first. Okey.
Kemudian Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, Allah menggambarkan sikap mereka kepada kita melalui ayat Al-Quran. Dan ayat ini sebenarnya memberi satu rumusan kepada kita bahawasanya ayat ini menceritakan tentang kejujuran sepatutnya. Di dalamnya digambarkan pengkhianatan orang-orang yang melakukan pengkhianatan melalui sumpah palsu. Maksud kata, di sebaliknya Allah Ta'ala menekankan apa? Kejujuran, keadilan, kebenaran dalam urusan muamalah dalam kehidupan kita. Kalau cari ayat-ayat yang menekankan tentang kejujuran, maka kita boleh buka ayat ni, kita tengok, kita baca dalil dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kesan dia kepada orang yang melakukan pengkhianatan. Yang pertama sekali, bila disebut, saya nak cerita tu dulu tentang ayat ni, nanti kita tengok pula tentang kisah Yahudi. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah. Pertama sekali dia berjanji kepada Allah, kemudian dia menolak, dia memungkiri janjinya dengan Allah. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, dia menolak janjinya dengan Allah demi satu keuntungan di dunia. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menganggap apa-apa keuntungan di dunia ataupun harta benda di dunia di sisi Allah tidak ada sedikit pun nilai di sisi Allah, walaupun sebelah sayap nyamuk tidak ada nilai. Lalu apabila manusia ini melakukan pengkhianatan, bahkan bermula dengan khianat dengan Allah, mengkhianati janjinya dengan Allah, wabillah wa tallah, sebut nama Allah ni, wabillahi wa tallahi wallahi. Nah, itu janjinya dengan Allah itu dikhianati, maka akan ada kesan-kesannya. Yang pertama, janjinya dengan Allah berani disebut. Kita selalu jumpa kan, kalau orang yang terlalu banyak bersumpah, pasti something wrong dekat dia. Tak boleh silap sikit, wallahi. Tak boleh silap sikit, watallahi, wabillahi. Kalau di pasar-pasar di Arab sana, biasa kebiasaan tu ada pada mulut mereka. Wallahi, dia cantik, buah ni elok ni, aku beli fresh lagi. Rupanya dah 5 hari lepas dah. Kita nak ambil buah tu, kita nak tengok pun dia tak bagi balik. Dia marah kan. Dia pun bersumpah dengan nama Allah, Wallahil Azim. Lagi dahsyat. Dia punya ayat dia tu punya nak bagi kita yakin. Kita ni pula orang Melayu, Allah aduh, disebut tu. Disebut wabillah, takkan dia berani nak sumpah, nak bersumpah dengan Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Okey. Begitu juga dengan kita, walaupun teguran ni kepada orang Yahudi tadi, tapi boleh highlightkan juga kepada kita. Dengan senang-senang kita untuk berkhianat dengan Allah. Kalau dengan Allah kita boleh berkhianat, dengan manusia apatah lagi. Betul tak? Ada seorang muslimat tanya, Ustazah, saya nak kahwin, tapi bakal suami saya tu tak solat. Dia cakap dengan saya, lepas kahwin nanti dia solat lah. Saya cakap senang je dik. Kalau dengan Allah dia sanggup khianat, dengan kamu apatah lagi. Senang. Keputusan saya senang je. Tengok dasar dia dulu. Manalah nak tahu Ustazah, bila kahwin dia jadi baik. Laki ni dia qawam, dia pemimpin. Bila dia kahwin, isteri ni bawah dia. Adakah nak jumpa lelaki yang nak dengar cakap isteri ni? Walaupun ustazah isteri dia tu. Macam tu lah. Sorry to say lah. Nama dia lelaki tu, ego dia tinggi. Sebab Allah Ta'ala letak qawam dekat dia, pemimpin. Kalau dia nak belajar, nak insaf sekali tu bukan dengan isteri dia. Dia akan cari orang lain. Dia akan cari para guru. Jadi untuk pertama kali jangan percaya pada janji dia. Dengan Allah sanggup khianat, apatah lagi dengan manusia.
Okey. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka. Maksud kata mencabuli sumpah ni muslimat yang dirahmati oleh Allah, dia dah tanda tangan cantik dah ada surat. Macam kita dah pergi kat Pesuruhjaya sumpah dah. Dah settle dah semua. Tiba-tiba dia mencabuli sumpah tersebut. Tu tak kira dengan orang yang hutang tak ada hitam putih apa. Lagi bahaya kan? Itu di antara dia dengan Allah saja yang tahu. Ada satu kes mak ayah dah meninggal. Tapi mak ayah tinggalkan satu tanah dah diwakafkan kepada satu sekolah tahfiz ke sekolah agama ke, tapi tak guna hitam putih. Tu masalah. Anak datang menuntut, anak tak salah. Sebab dia datang menuntut atas kerana apa? Kerana dia tak tahu pun. Tapi kalau dia tahu mak ayah dia bagi, walaupun dengan mulut tanpa hitam putih, salah dia. Di sisi manusia ni, di sisi perundangan dunia ni dia lepas. Tapi perundangan akhirat dia tak lepas. Sebab mak dia dah bagi tahu dah. Tanah ni mak dan ayah dah khususkan wakaf untuk madrasah sekian. Cumanya silap tak dihitam putihkan. Macam itulah juga dengan orang yang berhutang dengan kita. Kat Salwa no, hutang 10,000 kat Salwa, kalau RM10 tak apa. Boleh halalkan, tak fikir langsung ni 10,000 ni. Berhutang dengan kita. Kita nak suruh tulis tak gamak kawan BFF. Sebenarnya kena tulis, wajib menulis. Masa nak hutang ni, gigi dia tu nampak ayun-ayun lebih lembut daripada lidah dia. Bukan main. Lepas dah berhutang, muka pun tak nampak, hidung apatah lagi. Bila diminta, dia tanya bila aku hutang. Yang nak minta hutang ni pula, kalau pergi mahkamah, orang yang mendakwa bahawa dia dihutang, dia yang kena datangkan bukti. Bukan orang yang berhutang tu kena datangkan bukti. Sebab kamu dakwa dia yang berhutang, kamu kena datangkan bukti bahawa dia yang berhutang. Tu masalah berat. Betul. So maksud kata dalam Al-Quran, satu muka Allah Ta'ala cerita bab hutang saja kena ada hitam putih. Kalau tidak terjadilah kita kata sumpah-sumpah palsu. Wallahi aku tak hutang dia pun. Minta bukti tak dapat, datangkan bukti. Akhirnya orang ni dia bersumpah palsu lah di atas apa yang telah dia lakukan. Sedangkan bila dia ada, kita kata bila dia ada hitam putih sekalipun dia boleh menipu, apatah lagi kalau tidak. Ada satu kes anak angkat, dia buat dia lantik peguam-peguam untuk palsukan daripada dia ni seorang anak angkat jadi anak betul. Sebab apa dia buat macam tu agak-agak? Sebab dia nak jaga mak angkat dia ke, nak kena bubuh pampers mak angkat dia ke, yang sampai dia sanggup jadi anak sendiri tu? Tak adanya, tak ada. Sebab apa? Sebab ada harta benda yang dia nak dapatkan. Maka dia sanggup bersumpah palsu di sana. Ada satu kes lagi, ingat orang dulu-dulu dia suka buat pembahagian tanah dekat anak-anak cucu dia, tapi dia suka pakai mulut je, betul? Lepas tu anak-anak cucu ni pun duduk di tanah-tanah yang dibahagikan siap-siap. Sedangkan nama tanah ni hanya satu kepala saja. Nama dia saja. Bila anak-anak ni dah duduk, ada pula anak-anak yang khianat. Dia pergi, sebab tak ada nama pada tanah ni, dia pergi dekat pejabat tanah, ada pula anak dia pula kerja dekat pejabat tanah, ataupun kawan dia pula kerja dekat pejabat tanah, dia tukarkan nama. Yang duduk sekian, abang ni duduk dah tempat tu, tapi nama adik dia. Abang ni pun heran, bila masa pula tukar dengan nama adik? Allahu Akbar. Di atas kertas memang betul tanah adik dia, tetapi di akhirat nanti jawablah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sumpah palsu.
kena ingat. Dan kita ni kena berlapang dada. Bila ada kes-kes yang macam ni, jangan sampai putus silaturahim. Sebab orang yang putus silaturahim ni, kalau masuk dalam majlis ilmu pun orang suruh keluar. Sebab tak berkat majlis ilmu tu. Sebab apa? Tak nak ada dalam majlis ilmu orang tu dia duduk tetapi dia ni adalah pemutus silaturahim. Allahu Akbar. Takut hilang keberkatan dalam majlis ilmu. Jadi berlapang dada. Sebab apa? Ingat Allah Ta'ala kata harta dunia ni tak ada nilai langsung di sisi Allah. Yang kita nak dapat nanti lebih hebat daripada dunia ni. Lebih hebat berpuluh-puluh kali ganda. Orang yang terakhir pun dapat 10 kali ganda, apatah lagi kita yang betul-betul menjaga silaturahim. Okey. Kemudian mereka yang tidak mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat, Allah Ta'ala janji dah, orang yang khianat di hadapan Allah, dengan Allah, orang yang buat sumpah palsu, ada 5 benda Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Pertama sekali, mereka ni tidak mendapat sebarang bahagian di akhirat, tak dapat langsung. Jangan mimpilah nak dapat sebarang bahagian di akhirat. La khalaqa lahum fil akhirah. Bahagian apa? Bahagian keuntungan di akhirat tak dapat kat dia. Jangan mimpilah. Maksud orang yang buat sumpah palsu macam ni, sebab dia telah melanggar hak-hak manusia. Contoh kalau dia ahli agama, sebagaimana yang berlaku kepada orang Yahudi ni, mereka ni kebanyakan ahli-ahli agama yang banyak, yang arif tentang agama mereka, tetapi mereka membuat penyelewengan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagai satu contoh, bila mereka memberi pinjaman ataupun buat muamalah dengan selain daripada Yahudi, mereka boleh mengambil riba. Kalau sesama Yahudi, mereka tak boleh, haram riba sesama mereka. Tetapi selain daripada Yahudi, golongan ummi kata mereka, golongan ummi itu golongan Arab yang ada di antara golongan Arab yang tidak buta huruf, yang tidak boleh membaca, maka muamalah mereka dengan orang-orang Arab ketika itu boleh mengambil riba. Mereka berjualan dengan berlipat kali ganda. Kalau memberi hutang dengan riba dan sebagainya. Sedangkan di kalangan mereka, mereka mengharamkan riba. Mereka ubah ayat itu. Kalau kita tengok dekat ada satu ayat ni, saya boleh petik di sini. Sebenarnya ayat itu disebut dalam kitab Taurat, disebut contohnya mereka mengharamkan. Asalnya kitab Taurat disebut haramkan riba secara mutlak. Disebut la ta'khudh riba min akhika idza aqradtahu. Jangan engkau ambil riba daripada saudaramu jika anda beri hutang kepadanya. Apa maksud riba bagi hutang ni? Saya bagi hutang 10,000, saya nak balik dengan syarat bagi balik kepada saya 11,000. Itu nama dia riba. Tapi ada juga sahabat kita yang hutang kita 10,000. Setelah 5 tahun, lama tak? 10,000 tu kita duk idam-idamkan nak buat, nak tambah pos ke, nak tambah dapur ke, biar kat belakang tu ke apa semua kan. Tapi oleh kerana kesiannya kita pada sahabat kita, kita bagi dahulu kan. Setelah 5 tahun dia pun datang. Sedangkan kita perlu duit tu. Dia pun datang. Dia bayar 10,000. Tengok-tengok buka sampul bukan 10,000, 11,000. Kita pun tanya dia balik, ni kenapa lebih? Dia cakap, saya bagi dengan sebab terima kasih kamu bagi tempoh yang lama kepada saya. Tapi bukan sebab kita syaratkan ataupun dia syaratkan. Tak apa, aku hutang kamu 10,000, nanti aku bayar 11,000. Yang tu nama dia riba. Tetapi atas ucapan terima kasih kerana lama tempoh diberikan kepada kita, maka itu tidak mengapa. Itu nama dia hadiah.
Itu rezeki, ya, rezeki minallah. Allahu akbar. Okey, kemudian orang Yahudi ni mereka ubah ayat. Dia tambah sikit, la ta'khudh riba akhika li Israili idza aqradtahu. Jangan engkau ambil riba daripada saudara engkau yang berbangsa Israel apabila engkau beri hutang dekat bangsa lain. Is okay, teruskan. Diubah. Perangai orang-orang Yahudi ni macam tu lah. Mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka menyeleweng. Itu Allah Ta'ala bagi janji-janji kepada orang yang menyeleweng ni, sedangkan mereka dalam keadaan tahu janji Allah sangat berat kepada mereka. Yang pertama, mereka tidak mendapat bahagian, sebarang bahagian di akhirat, iaitu hari yang abadi dan tiada penamat baginya. Mereka tak dapat bahagian, keuntungan apapun mereka tak dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok di sini, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Sedangkan orang mukmin dapat bercakap dan sangat berbahagia dengan nikmat ni. Allah Ta'ala bukan sekadar cakap, tengok muka pun tak teringin. Macam tu, tak nak bercakap langsung, maka tak dipandang langsung. Bayangkan kita duduk satu rumah dengan suami, dengan anak-anak, atas sebab kesalahan yang berat yang tak dapat nak dimaafkan. Suami pun tak nak tengok muka kita sedih. Menderita tak? Orang yang kita kenal rapat, yang kita pernah sayang, pernah cinta, tiba-tiba atas satu kesalahan yang berat, wallahu alam, kesalahan di antara suami isteri dan sebagainya, suami tak nak tengok muka, isteri pun tak nak tengok muka suami, suami pun tak nak tengok muka isteri. Agak-agak jadi macam mana Kak Salwa? Hari pertama ada benci lagi lah, hari kedua pun merajuk lagi, hari ketiga boleh jadi gila lah. Kalau siapa boleh lanjak sampai ke seminggu, sampai ke sebulan tu, agak-agaknya memang dah rakan karib syaitan dah tu. Dia dah, hati dia dah beku dah, hati dia dah batu dah. Tapi duk sayang-sayang elok-elok ni Kak Salwa, ya? Duk cinta elok-elok, tapi atas satu asbab, tiba-tiba orang yang kita cintai tak nak tengok muka kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi seluruh nikmat kepada kita, yang mengkabulkan segala doa-doa kita, tiba-tiba atas asbab keuntungan dunia yang kita nak miliki, kita sanggup berkhianat dengan Allah, sanggup sumpah palsu. Allah Ta'ala kata, aku tak nak tengok, tak nak cakap dengan mereka. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Bukan sekadar cakap, nak tengok pun tak teringin. Sedih. Sebab hari akhirat itu, hari kiamat itu, hari di mana tidak ada naungan lebih baik, tidak ada naungan selain naungan Allah. So kita nak cari naungan siapa lagi di akhirat tu? Tak apalah, tak nak tengok aku, sudah aku pergi kat lain pula. Tak ada. Melainkan tanda itu salah satu azab saat kita berada di yaumul mahsyar. Saat dekat timbangan, Allah Ta'ala tak cakap, Allah Ta'ala tak tengok rupa kita. Maksud kata itulah azab yang pedih saat kita berada dalam yaumul mahsyar. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala tidak melihat dengan pandangan rahmat. Yang kata wala yanzuru ilaihim ni, Allah Ta'ala tak tengok dengan pandangan rahmat. Bila tak tengok tu maksudnya tak ada lah rahmat kepadanya terhadap mereka, sedangkan Allah melayani orang mukmin dengan segala macam nikmat dan pertolongan. Bukan sekadar Allah Ta'ala tak bagi rahmat kepada mereka, tapi Allah Ta'ala tunjuk pula kepada mereka bagaimana layanan Allah kepada orang-orang mukmin, orang yang tidak berkhianat dengan Allah, orang yang tidak melakukan sumpah palsu ni. Di situ timbul apa? Pedih ni, sakitnya tu di sini. Sakit hati, dengki, marah, semua dah.
Nak kata Allah Ta'ala pilih kasih masa tu memang patut. Sebab masa di dunia kita tak menjaga hak Allah dan hak manusia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan yang keempat, wala yuzakkihim, dosa mereka Allah tidak akan ampuni. Wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak akan membersihkan diri mereka daripada dosa-dosa yang merupakan hanya jalan untuk masuk ke syurga. Melalui pembersihan dosa tu, itulah sebenarnya jalan sepatutnya mereka boleh masuk syurga, tapi tak boleh masuk. Riwayat yang lain mengatakan bahawasanya mereka tidak dapat syafaat para Nabi, tak dapat langsung. Allah Ta'ala sekat. Nabi pun tak boleh bagi syafaat dekat orang yang macam ni. Hati-hatilah. Kalau kita pemimpin, kalau kita wakil rakyat, minta maaf lah cerita lah untuk kita, bukan di sini ni, di Afrika no. Cerita jauh no. Di Saudi no. Berjanji kan, tidak adalah majlis angkat sumpah kan. Itu dia. Majlis angkat sumpah, siap sign lagi, berjanji untuk berkhidmat dengan rakyat dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tiba-tiba kalau dia bertakwa, Alhamdulillah. Kalau tidak bertakwa, kalau tidak melakukan sebagaimana yang dijanjikan, hanya boleh menjawab di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ini Allah Ta'ala dah bagi dah hin melalui ayat tersebut. Bahkan mereka tidak akan mendapat syafaat daripada Allah. Cuma satu je mereka akan dapat. Satu je mereka akan dapat. Yakni walahum azabun alim. Apa mereka akan dapat? Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Allahu Akbar. Masya Allah, Tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis disebut salasatun la yukallimullahu, macam ayat ni sebut la yukallimullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Dalam satu ayat, dalam satu hadis disebut Allah Ta'ala ada tiga golongan yang Allah Ta'ala tak bercakap dengan mereka, Allah Ta'ala tak teringin nak tengok muka mereka, bahkan Allah Ta'ala tak bersih dosa mereka. Yang pertama, orang yang sombong. Orang yang sombong, sebenarnya orang yang sombong ni dia ada lagi ayat di situ, orang yang melabuhkan pakaian mereka. Orang yang melabuhkan pakaian mereka zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang ni bila dia labuhkan pakaian mereka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sombong. Bila dilabuhkan pakaian, nanti hamba akan angkat daripada belakang. Nak tunjuk kehebatan dia tu, sampai ada hamba yang tolong angkat kain daripada belakang. Nak tunjuk dengan labuhnya kain, dia adalah orang yang kaya, orang yang memiliki untuk membeli lebihan, kain yang hebat-hebat. Itu dipanggil orang yang sombong. Orang yang macam ni Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia. Ada pula tanya, Ustazah, macam mana pengantin tu? Pengantin yang pakai baju labuh kat belakang, pasal ada pula flower girl yang tolong angkat. Itu terserah atas niat kita. Kalau angkat kerana tak nak bagi meleret dekat tanah, tak ada masalah. Tapi kalau nak sombong dengan manusia, terimalah. Okey. Orang perempuan kena labuh sikit, jangan singkat macam orang lelaki, bahaya. Dia kena tutup aurat dengan sempurna, kecuali muka dan tapak tangan. Stukin pun kena pakai. Allahu Akbar. Bukan nak main majlis ilmu saja baru kita pakai, di mana-mana tempat sekalipun. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, orang yang suka mengungkit, al-mannan. Allah Ta'ala tak apa dia nak mengungkit dengan hambanya, tak apa. Aku dah bagi nikmat kepada kamu, kenapa kamu masih masih tidak mengakui, tidak mengesahkan Allah? Itu kerja Allah, tak kisah. Kerja mengungkit tu adalah kerja Allah, bukan manusia. Dia memberi, kemudian dia mengungkit.
Aku dah bagi dekat kamu banyak, sebanyak-banyak ni, kamu tak kenang ke jasa aku. Satu lagi, sifat orang yang memberi ni paling kita kena jaga. Dah kata pemalas, lepas tu kita bagi, kena jaga. Bil manni wal aza. Kita dah memberi, jangan kita mengungkit-ungkit dan berkata-kata yang kotor kepada orang yang kita beri. Jangan menjatuhkan maruahnya dengan ungkitan kita, dengan mengata, tak ingat ke? Kamu susah dulu, aku yang bantu. Kami yang berdoa dekat kamu. Jangan sampai macam tu. Kami memberi dan kami juga yang berdoa kepada kamu untuk kamu jadi begini. Kita ungkit pula atas pemberian kita. Orang yang macam ni hati-hatilah. Memberi tapi hendak dikenang tentang pemberiannya. Sedangkan pemberiannya juga adalah sebenarnya daripada Allah. Dan yang ketiganya, orang yang berniaga untuk melariskan jualannya dengan sumpah palsunya. Hari ini berlaku banyak. Dengan sumpah-sumpahannya semata-mata untuk melariskan jualan. Saya rasa kebanyakan muslimat daripada kita ni semua ambil job bisnes online, betul? Hati-hati dengan marketing kita. Satu marketing yang kita kena tengok, bad marketing. Tipu dalam marketing kita. Kita mendakwa barang yang kita beli tu, kita mendakwa dengan satu penipuan. Contoh, kita tak pernah guna pun, tapi kita testimoni, kita menggunakan dia. Kita mendakwa lagi, kita gunakan orang-orang untuk menyokong kita. Contoh, bila aku up status ni, adalah yang PM, kawan-kawan kita je pun. Hati-hati. Kalau kawan kita tu pernah membeli, pernah menggunakannya, boleh jadi testimoni dengan benar, tak ada masalah. Tapi kalau semata-mata, sekarang ni orang suka macam tu kat Sarawak kan, suka marketing dia, ya Allah, Masya Allah, dahsyat. Tak kira yang haram lagi, tak kira yang dedahkan aurat lagi, tak kira yang Allah super menipu lagi. Macam tadi saya kata, orang Arab kalau dia jual buah, kalau dia yang sedang menipu ni, dia wallahil azim, buah ni memang segar. Ni nak datang pula musim buah durian, semua orang suka. Orang suka tak semestinya dia tahu tau buah dia. Dia pergi dekat gerai-gerai buah-buah longgokan. Bila tuan kedai tu kata, ni musangking, dia pun percaya beli. Padahal bukan musangking pun. Udang merah, blackthorn lah, semua benda tu kita yang tak tahu ni pun beli, ingatkan benda yang sama, tapi asal-asalnya proses penjenamaan sahaja. Maka orang yang menjual ni, hati-hatilah. Allah Ta'ala yang menjual dengan cara marketing yang macam ni, Allah Ta'ala dah kata lah. Itu janji daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ada disebut lagi, Allah Ta'ala tak sudi nak tengok, nak cakap. Allah Ta'ala tak akan menyucikan dosa mereka setelah mana mereka disiksa dulu, iaitu syaikhan zanin, lelaki tua warga emas yang berzina. Waktu tu sepatutnya dah pergi masjid dah banyak-banyakkan bertaubat, banyakkan zikir, ingat akhirat, tetapi masih lagi berselera muda. Berbanding dengan orang muda ni, bekalan nafsu dia, kita tahu dah energi orang muda tu macam mana. Allah Ta'ala tak masukkan dalam senarai itu, tetapi Allah Ta'ala masukkan lelaki begini sepatutnya umur yang Allah Ta'ala beri kepada dia, saki baki umur tu adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kaedah orang Kedah kata dia gatai merela. Wallahu a'lam lah macam mana. Santan kelapa tu kan, dia minyak dia tu lebih. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Tak tahulah nak cerita macam mana. Alhamdulillah, kita ada
Yang Syekhun Zanin ini, Allah Subhanahu Wa Taala tak teringin nak tengok muka. Macam tak pemalu lah, macam tu lah lebih kurang. Tak ada rasa malu, tak ada rasa ihsan, takut pada Allah saat dia melakukan perzinaan tersebut. Allahu Akbar. Macam drama apa tu, tengok juga sikit-sikit nak tahu, sebab untuk bahan kuliah. Duduk baik-baik, tiba-tiba dah mengandung rupanya anak Pak Samad. Lebih kurang macam tu lah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu Syekhun Zanin. Itu sebagai contoh. Okey. Kemudian yang kelimanya, wa malikun kadzab, iaitu raja yang banyak menipu rakyat. Bukan di sini dalam hadis cerita, saya cerita dalam hadis secara umum. Okey, dan yang terakhir, orang yang miskin tetapi sombong. Ailun mustakbir. Sepatutnya sombong ni milik orang kaya. Dia nak sombong, orang kaya nak sombong, dia ada benda yang dia nak sombong. Kerana harta benda dia, kan? Kerana apa yang dia miliki. Itu ada benda. Orang miskin nak sombong kerana apa sebenarnya? Ini Allah Ta'ala tak tengok, dah lah miskin, sombong pula. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Orang ni Allah Ta'ala tak sudi nak bercakap dengan mereka. Dalam hadis Qudsi lagi disebut, firman Allah Ta'ala kata, ana qasmuhum, aku akan berdebat dengan mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Iaitu siapa? Orang yang berjanji dengan nama Allah kemudian dia langgar, summa ghadar. Ini ciri-ciri munafik lah ni. Ayatun munafiq thalathah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza utumina khana, wa idza haddatha kadzaba. Ada ciri-ciri itu kepada mereka. Bila mereka berjanji dengan Allah, mereka langgar. Dan yang kedua, seorang lelaki yang menjual orang yang merdeka. Sepatutnya merdeka tak boleh jual. Orang yang merdeka tak boleh jual. Senang cerita kita nak faham, menjual yang barang bukan milik kita. Ada kerja pergi ambil barang kawan, pergi ambil slipper kawan, pergi jual. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Orang macam ni Allah Ta'ala argue dia nanti. Kenapa kamu jual bukan barang kamu? Dan sebagainya. Kemudian dia makan pula hasil daripada jualan. Jual najis contoh. Jual baja lain. Jual najis. Jual anjing. Jual khindir. Jual apa lagi? Jual biawak. Walaupun kita menjual tu kepada orang bukan Islam, kita tak berhak menjual barang-barang yang macam tu. Kita kena jual barang yang miliki, yang kita, yang boleh dibuat jual beli. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu hadis yang lain. Okey, kemudian kita kembali kepada kisah sahabat Al-Ashyad radhiyallahu an, bercerita bahawasanya dia memiliki sebidang tanah yang didiami oleh orang Yahudi tadi ni. Kemudian orang Yahudi tadi membantah seolah-olah tanah itu kepunyaannya. Lalu Al-Ashyad mendatangi, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkara sebenar, perkara tersebut kepada baginda. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, adakah engkau mempunyai bukti? Tanya kepada Al-Ashyad. Bukti itu maksud kata hitam putih, ataupun surat jual beli, ataupun surat sewaan tanah, surat agreement lah, kita kata surat agreement menduduki tanah ni sekian-sekian daripada tahun berapa sampai tahun berapa dan sebagainya. Maka jawab Al-Ashyad, tanah ini memang milik saya, tetapi saya tidak mempunyai sebarang bukti. Itulah kelemahan kita. Kita tak dapat nak menampilkan, walaupun kita berjanji pergi ke mahkamah dan sebagainya, lawanlah macam mana, susah nak menang. Sedangkan orang yang ada bukti pun boleh diputar belik, apatah lagi orang yang tidak ada bukti. Allahu Akbar.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang Yahudi itu supaya bersumpah. Nak bersumpah bagi orang Yahudi itu perkara biasa. Kitab Taurat, kitab Injil pun mereka boleh seleweng. Kalau sekadar nak sumpah itu biasa je. Sebab bagi mereka bangsa selain bangsa mereka, mereka boleh rampas hak kita. Boleh rampas hak orang selain daripada bangsa Yahudi. Maksud kata halal perbuatan mereka. Agama mereka, mereka katakan halal yang mereka seleweng dalam kitab Taurat. Boleh mengambil harta selain daripada bangsa mereka. Kalau bangsa mereka kena minta izin. Macam tu. Kena melalui prosedur-prosedur dan selainnya. Selain daripada tu, mereka tak perlu untuk meminta izin. Di Uzbekistan, saya rasa ramai juga muslimat yang biasa pergi sana. Kalau kita pergi ke makam Imam Bukhari, diceritakan kepada kita di bawah makam, di bawah sebelum di bawahnya ada makam Imam Bukhari, kemudian ada dataran masjid. Bawah lagi tu ada penempatan yang mana satu ketika dulu di situ adalah perkuburan tempat para sahabat yang mati kemudian disimpan di situ. Pejuang-pejuang Islam pun sama. Kemudian setelah mana jajahan Yahudi, mereka menempati tempat tersebut, dibangunkan rumah-rumah di atas kuburan-kuburan orang Muslim di situ. Setelah mana Uzbek dikembalikan ke tangan orang Islam, kemudian mereka berjual beli. Pemimpin Islam terpaksa membeli kembali penempatan tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan suatu ketika dulu mereka datang dalam bab merampas saja tanah. Kena beli balik. Sebab apa? Nak jaga kehormatan perkuburan orang-orang Islam. Apatah lagi di sana dikhabarkan adanya tersimpan jasad-jasad para sahabat dan juga para pejuang Islam. Allahu Akbar. Nampak bagaimana mereka ini tidak ada pun hak ke atas tanah tu tersebut, patutnya boleh rampas balik. Tetapi orang Islam ini Masya Allah, tabarakallah, akhlaknya, adabnya, sehingga kan boleh mencairkan hati-hati yang non-Muslim ataupun boleh menyebabkan non-Muslim pijak kepala balik. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Memang benar Yahudi itu dengan beraninya bersumpah bahawa tanah itu miliknya. Dia sanggup bersumpah dengan sumpah palsu demi untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit. Dia nak juga tanah sekangkang kera yang dia duduk tu. Maka dia sanggup bersumpah, sedangkan di akhirat nanti dia akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Maka selepas Yahudi itu bersumpah, harta milik Al-Asyad tadi menjadi milik yang sempurna kepada Yahudi tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memujuk Al-Asyad dengan mengkhabarkan beliau akan mendapat nikmat yang besar di akhirat. Yang mana nikmat yang besar itu tidak dapat dibandingkan dengan nilai tanahnya yang hilang yang menjadi milik orang Yahudi tadi. Jadi ganjaran ini diceritakan dalam kitab Al-Imamul Bukhari. Allahu Akbar. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagai rumusannya, apa saja bentuk perjanjian kita, pemberian wakaf, derma, infak dan sebagainya, perlu kepada hitam dan putih, supaya kita ni ada anak-anak cucu, supaya tidak akan diceroboh oleh mereka. Mesti kena ada. Kalau hanya sekadar pakai mulut saja, kita tak boleh nak menyalahkan anak cucu kita. Ada satu kes, bila ayah tu mati,
Tiba-tiba ada seorang lelaki datang jumpa dengan anak-anak, bagi tahu bahawa ayah tu pernah berhutang kepadanya. Maka anak ni terkejut sebab dia kata masa ayah sakit, saya tanya ayah, ada tak ayah ni hutang dengan siapa-siapa? Boleh bagi tahu? Ayah tadi pun menggeleng, tidak ada. Banyak kali anak-anak ni tanya, ayah tu kata tak ada. Akhirnya bila ayah tu mati, ada orang datang tuntut hutang. Kalau RM10 orang tak datang dah. Ni masalah ribu-riban ni. Orang datang. Tapi oleh kerana tidak ada hutang hitam putih, anak tadi tak bersalah. Orang yang datang menuntut hutang tu, kalau betul dia nak balik hutang tu, dia kena datangkan bukti. Nak datangkan bukti macam mana? Sebab apa? Bagi mulut. Sebab ayah tadi BFF dia dulu. Itu kita punya kesalahan terbesar. Walaupun adik-beradik ke, siapa ke, kena ada. Jangan guna ayat nanti aku bayar. Gunalah ayat sekian-sekian waktu aku akan bayar. Bagi janji-janji pada waktu tersebut. Datang waktu tersebut, tempoh waktu tersebut, kita tidak ada kemampuan untuk bayar, maka call balik, bagi tahu, bagi lagi sedikit masa untuk kita, bagi tempoh sedikit untuk kita menjelaskan hutang. Macam bank lah, bank kan bagi masa. Kalau tak mampu, rujuk balik. Kalau tidak, kereta kena tarik. Lebih kurang macam tu lah kan. Itu akhlak kita sebagai penghutang kepada orang yang kita berhutang. Ni tak boleh bayar, tak mampu bayar, tengok dalam Facebook, mana hala pergi travel. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang kena hutang pun confused. Aku nak pergi umrah tahun ni pun tak dapat sebab duit aku dah ada kat dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi sebagai rumusannya, maka kita kena mengetahui bahawasanya prinsip perundangan Islam, orang yang mendakwa perlu mengemukakan bukti, dan orang-orang yang mengingkari dakwaan tertuduh pula bersumpah menafikan dakwaan tersebut. Itu memang dia punya aturan dia, insya-Allah. Jadi moga-moga memberi sedikit manfaat dan pengetahuan kepada kita untuk kita amalkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum